أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن جاهد في سبيله وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Yang dihormati Al-Fadil Tuan Imam, tuan-tuan guru, para alim ulama, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, datuk-datuk, datin-datin, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung pengajian kita dalam tafsir Al-Quran ni Abdul Aziz Ni'mat, surah Ar-Rahman. Tuan-tuan sekalian, dalam pengajian yang lalu 21 Ogos 2022, kita telah pun sampai kepada muka surat yang ke-27. Betul? Muka surat 27. Saya tanda kat situ. Betul Muka surat 27 sampai perenggan 2 sebelum akhir. Betul bang Baik. Kita sambung pengajian kita. Allah Subhanahu wa ta'ala, qala musannifur rahimahullah, Allah Subhanahu wa ta'ala sebut khalaqal insan 'allamahul bayan. Tanda aku ini baik selain aku ajarkan kamu Al-Quran, yang keduanya adalah khalaqal insan. Tanda Allah Ta'ala itu sangat pengasih, sangat penyayang kepada manusia, bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ciptakan manusia. Khalaqal insan. Allah lah yang telah jadikan manusia. Aku buat orang, aku buat manusia. Maknanya Allah Ta'ala ciptakan manusia. Al-insan maksudnya orang. Dan begitu juga an-nas. Insan dengan an-nas ni maksudnya orang. Siapa yang cipta manusia? Allah ataupun cik? Orang Kelantan sebut cik ni mak. Allah ataupun makmu yang buatmu. Allah yang cipta manusia ataupun mak kita yang ciptakan kita, atau syarikat kamu yang cipta. Maknanya Tok Guru hurai, Allah Ta'ala sebut khalaqal insan, Allah Ta'ala lah cipta manusia. Lalu dipersoalkan, siapa hak buat manusia ni? Adakah Allah ataupun makmu ataupun syarikatmu yang boleh cipta ataupun yang boleh buat manusia? Mana ada syarikat atau kerajaan atas muka bumi ini yang sanggup mengaku bahawa manusia ni saya yang cipta? Tak ada. Hebat setara mana pun syarikat yang dia ada, kepakaran yang dia ada, tak ada orang boleh mengaku bahawa dialah yang mencipta manusia. Habis tinggi pun manusia boleh cipta robot. Nak membolehkan ia menjadi robot, itu pun terpaksa diambil daripada bahan mentah yang sudah ada. Maknanya habis hebat manusia pun manusia boleh mencipta robot. Manusia tak boleh nak buat manusia. Manusia ni bukan manusia yang cipta. Habis hebat pun manusia dia boleh cipta robot. Robot ni jenis mesin lah. Mesin. Dulu-dulu orang kita basuh kain, basuh macam biasalah, manual. Pergi dekat tepi sungai, kemudian ada batu, genyeh pam. Lepas tu basuh air, celup air dalam air sungai untuk membasuh. Kemudian dengan teknologi yang ada, orang dah mula mencipta mesin basuh, washing machine kan. Kemudian masa tu tak ada automatik lagi.
Semua manual, isi air, lepas isi air bubuh sabun, lepas tu petek. Dia pun itu robot lah tu. Itu di antara robot mesin yang buat kerja. Dia menggantikan kerja buat manusia. Jadi yang basuh apa? Mesin. Mesin tu robot lah. Kemudian berlaku lagi teknologi dah buat semi auto. Teknologi berkembang lagi, buat fully automatic mesin basuh. Dia bubuh air, lepas tu dia nak boleh jadi basuh kain ini ikut kehendak kita ni dengan ada program-programnya yang kita petek, kita tekan program tu. Nak kering ke, lepas tu nak dryer ke, maknanya kita kena tekan program yang telah dibuat pada mesin basuh itu. Robot lah tu. Kemudian berlaku lagi perkembangan dan juga teknologi yang ada. Apa dia? Orang mula cipta penyapu tak? Robot apa? Robot cleaner tak? Kan dulu sapu-sapu sampah ni kita lah, bini kita kan pakai penyapu lidi apa semua tu. Kemudian keluar pula robot cleaner. Dia jalan sendirilah. Itu pun dengan diprogramkan robot tu. Pecek berapa jam dia nak musing, dia pusing, dia langgar dinding, dia gostan balik, langgar waktu dia bersih. Itu pun tak semua benda ataupun tidaklah sebersih mengikut kehendak kita. Kadang-kadang tempat tu bersih dah, lepas tu dia lalu juga, dia sapu juga. Hok kotor sini dia tak sapu. Sebab kekurangan yang ada pada alat ataupun mesin tersebut. Berlaku lagi perkembangan dan juga teknologi. Orang cipta robot lagi. Kedai-kedai makan yang maju sekarang ni dah tak pakai pelayan dah. Tak ada dah. Abang nak makan gapo abang. Tu kedai tom yam ada lah. Sekarang ni kedai-kedai yang maju dia pakai robot. Itu pun diprogramkan juga. Okey, kita duduk meja 35. Kita pun ambil order. Lepas kita ambil order, kemudian pelayan ataupun tukang masak dia masak. Lepas tu dia letaklah makanan yang kita order tu. Lepas tu dia tekan. Dengan dia tekan tu robot tu datang sampai kat meja kita. Itu pun dia adalah sensor-sensor yang dia buat tu. Dengan diprogramkan, maka pelayan ataupun robot tu boleh berjalan ikut kehendak ataupun ikut program yang telah diprogramkan oleh kita. Berlaku lagi perkembangan yang baru-baru ni dikatakan bahawa manusia mencipta robot dan robot tu boleh azan. Dia boleh azan, boleh mengajar. Itu di antara kemajuan dan juga teknologi yang ada pada manusia. Berkembang lagi teknologi sehingga dikhabarkan bahawa dalam Expo Robot Dunia di Beijing, China baru-baru ini dikatakan mereka telah mengemukakan di antara robot yang dicipta ialah robot yang boleh buat PCR bagi COVID-19. Boleh buat ujian PCR. PCR ni apa? Bukan ujian IELTS tu. PCR ni ujian kalau dulu kita hidung dengan tekak. Betul tak? Hidung dengan tekak. Ujian PCR COVID-19. Dia ambil tu, lepas tu dia korek dalam hidung kita kan. Ambil sampel yang ada dekat hidung kita. Begitu juga ujian dalam tekak. Ujian PCR. Jadi yang buat tu siapa? Robot lah. Walaupun tengok gaya tu serupa manusia, tetapi itu bukan manusia. Walaupun dia boleh buat kerja manusia. Robot tu dia tidak menjangkiti ataupun dia tidak terbabit dengan virus COVID. Jadi dia boleh buatlah ujian PCR. Kemudian apa lagi? Di antaranya juga dikatakan bahawa mereka boleh mencipta robot yang membolehkan ketahanan sehingga 1000 darjah Celsius yang boleh membantu anggota bomba dalam menangani kebakaran. Kalau kita nak masuk dalam api, mungkin kita kalah dengan 100 darjah Celsius. Tapi dia boleh cipta robot yang ketahanan robot ni boleh mengatasi ataupun boleh sehingga 1000 darjah Celsius dan boleh digunakan oleh anggota bomba bagi menyelamatkan mangsa-mangsa kebakaran. Tapi walaupun begitu, itu bukanlah 100% ataupun dia tidak boleh ambil alih tugas manusia 100%. Dia hanyalah mesin yang telah digunakan dan diprogramkan. Walaupun begitu, mereka cerdik, mereka pandai mencipta robot dan sekarang ni
dalam revolusi industri 4.0 ini manusia menuju ke arah robotik, tetapi kita mendapati bahawa dia buat robot itu bukan dengan dia buat sendiri alat-alat dan juga komponen yang digunakan. Sebaliknya, digunakan alat-alat dan juga komponen yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dan ciptakan. Ambil daripada besi, ambil daripada logam itu, logam ini. Besi bukan dia buat, logam itu bukan dia buat, alat ini bukan dia buat, plastik bukan dia buat. Jadi semua ini dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi manusia. Lalu Allah Taala sebut manusia ni, kita ni yang cipta adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia buat robot terpaksa diambil daripada bahan-bahan mentah yang dah ada, besi, plastik dan sebagainya. Semuanya itu adalah bahan yang sudah ada. Nilai seorang ahli sains hanya setakat memproses bahan yang sudah ada untuk menghasilkan benda baru. Hebat macam mana saintis yang ada pun, dia cuma ambil benda ataupun bahan mentah yang dah ada lalu diproses mencipta satu inovasi dan terhasillah suatu benda yang baru. Tapi dia bukan buat bahan ataupun benda mentah yang Allah Ta'ala jadi dan ciptakan. Seperti mana yang selalu hamba sebut mengenai bini kita yang menggulai. Tok Guru sebut bahawa macam sebelum-sebelum ni lah Tok Guru dah sebut berkaitan dengan bini ataupun isteri kita yang masak gulai dekat rumah. Walau macam mana sekalipun sedapnya dia menggulai, dia tetap menggunakan benda yang sudah ada. Nyong ataupun kelapa, ikan, garam, lengkuas, kunyit dan sebagainya. Bini kita masak, punyalah sedap, marvelous. Memang sedap. Contoh, sedap itu bukan dengan dia sendiri yang cipta bahan-bahan mentah. Tak. Nak jadi kesedap itu dia cuma mengadunkan bahan-bahan mentah yang telah ada, yang Allah Ta'ala ciptakan, maka terhasillah gulai. Kelapa, ikan, garam, lengkuas, kunyit dan sebagainya ni bukan bini kita hak buat. Bini kita cuma adunkan, campur gaulkan bahan-bahan ini sehingga menghasilkan makanan yang sedap. Semuanya benda tu ada belaka dah. Dah ada belaka. Kalau tidak ada sekar habuk, walaupun sebiji telur, macam mana? Mana boleh bini kita buat telur, lengkuas dan sebagainya. Kalau benda bahan mentah tu tak ada, tak jadi, tak sedap. Contoh gulai. Buat gulai tapi nyo tak ada, santan tak ada. Tak sedap tuan-tuan. Tapi yang menjadikan sedap tu sebab adanya cukup. Garamnya cukup, kelapanya, santannya cukup pekat. Kemudian dengan adanya lengkuas, dengan adanya bawang, maka sedaplah gulai yang dibuat oleh bini kita. Cuba kalau gulai telur tapi telur tak ada, tak jadi apa. Gulai telur, telur tak ada. Bini kita bukan buat telur. Kan? Mana boleh bini kita buat telur, tak boleh. Nilai hebat kita setakat memproses barang yang sudah ada. Bermula daripada orang perempuan yang berada di dapur, termasuklah ahli sains dalam makmal. Mereka semua hanya memproses barang yang sudah ada. Barang itu datang dari mana? Adakah demo yang cipta? Tak. Adakah token atau syarikat demo yang cipta? Tak. Maka sahlah, tentulah yang cipta Allah. Kalau kamu tak percaya, cuba kamu bagi tahu siapa hak cipta. Mahu tak mahu, manusia terpaksa mengaku bahawa Allah yang cipta semuanya. Walaupun sebiji telur, bini kita tak boleh nak buat. Kalau bini kita boleh buat telur, mudah tuan-tuan. Ya, kira pakat jual telur belaka dah. Mu buat telur ayam. Contohlah contoh. Berapa butir nak? 500 butir. Bini kita membuat telur, buat telur. Mudah tuan-tuan. Hari ni, minggu ni orang mau orang kenduri. Buat telur banyak sikit. Minggu depan dah tak ada kenduri, buat telur itik pula. Buat apa? Buat telur masin pula. Jual hantar pasar raya apa semua. Minggu berikutnya lepas banyak dah telur itik, buat telur penyu pula. Ramai orang kota Damansara tak pernah makan telur penyu. Tak. Jual lah murah-murah. Buat sendiri telur penyu. Boleh? Tak boleh. Telur penyu mahal tuan-tuan. Dulu RM1 masa saya dulu 50 sen. Lepas tu naik. Masa saya ngaji dulu 50 sen.
Hari tu pun, oi mahal mahal. Pernah makan telur penyu? Tak pernah. Tak pernah. Kena makan tu. Di antara binatang hak tak boleh makan penyu, tapi telur dia boleh. Kena try lah. Try sekali. Dulu kat pasar payang banyak, tapi mutakhir ini menjadi bahan ataupun barang kawalan yang tidak dibenarkan dijual secara berleluasa. Ada undang-undangnya, ada enactment pentadbiran yang mengawal barang makanan tersebut dijual secara berleluasa. Sebelum ni saya tengok harga dia sebiji RM4. Tu besar telur pimpong tu harga RM4. Dah boleh buat telur penyu. Kalau boleh buatlah. Sehari boleh buat 100 cukup dah. Dah berapa ratus dah kan. Telur penyu. Tak boleh nak buat. Jadi semua ni dibuat oleh siapa? Dibuat oleh Allah dan dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita makan sedap, bini kita menggulai sedap, kita nak makan yang sedap. Orang yang masak dekat restoran, kita rasa makan dia sedap. Dekat Kota Damansara ni mana makan sedap? Mana makan sedap? Saya duk tengok ada orang kata nasi lemak Village Park Uptown Damansara sedap. Betul ke tak? Tak tahulah. Dia kata ada nasi dagang pun ada, lepas tu dengan mi kari, soto ayam pun ada. Dia nak boleh jadi sedap tu sebab apa? Sebab dia campur gaul bahan hak ada dah yang Allah Ta'ala jadi dan ciptakan. Ada orang kata dia nak makan nasi Arab. Sini mana nasi Arab? Nasi Arab Taif ke apa? Ada kedai nasi Arab Taif. Kau memang sepana orang Kota Damansara pun tak tahu. Nasi Arab Taif ni kata dia ada jual shawarma, ada jual kebab, kemudian ada kambing humus ke apa. Ada kambing humus apa semua. Hak nak boleh jadi kambing humus hak sedap tu, kambing bukan dia buat. Allah yang jadi, Allah yang ciptakan semua-semua tu. Ada orang minat dengan nasi kandar. Ada nasi kandar apa? Nasi kandar Hamidiyah ke apa? Ada orang sebut lah, saya pun tak tahu, tak pernah pergi. Dia kata ada nasi kandar Hamidiyah dekat Sunway Nexus Kota Damansara. Tonton try cari. Ataupun kalau nak rasa makanan Cina, Chinese food, makanan Cina, restoran Haji Syahrin Law, ada juga. Dekat-dekat kawasan tuan-tuan ni je lah. Nak boleh jadi tu kita rasa nyakut dengan selera kita, dengan makanan yang kita makan tu. Semua bahan-bahan mentah tu bukan dema hok buat, tapi dema cuma gaul ataupun campurkan bahan-bahan tersebut sehingga ianya menjadi sedap. Lalu disoal kepada kita, siapa hak buat ni? Adakah kita ataupun tokai kita? Maka jawapannya yang cipta adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Khalaqal insan. Allah Taala lah yang telah menjadikan manusia. Jadi Allah Taala itulah yang maha membuat. Allah Taala lah yang maha mencipta. Dialah khaliq. Khaliq apa dia? Dialah yang mencipta. Kulla syai'. Semua ini dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana ada orang yang boleh membuat satu perkara tapi dia bukannya seorang yang pandai. Tak ada satu orang yang dia cipta sesuatu perkara dan dia tak reti ataupun dia tidak pandai. Tak boleh gitu. Dalam banyak-banyak kepandaian Allah, dalam banyak-banyak kekuasaan dan kekuatan Allah, Allah sendiri yang mencipta manusia. Allah lah yang cipta manusia. Allah lah yang cipta kita. Maknanya diri kita ini Allah yang cipta. Kita sendiri pun mengakui bahawa diri kita bukan dicipta oleh mak kita. Kalau mak kita yang cipta, dia tidak akan cipta budak yang belong. Belong ni maknanya melawan. Kalaulah manusia ni, anak-anak ni dibuat oleh mak dengan pak dia, nescaya mak dengan pak tidak akan buat anak yang suka melawan kata, yang tak nak balik ke rumah, yang malah mengaji, malah belajar. Mana ada mak yang nak buat begitu? Dia nak anak dia hak rajin, pandai, cerdik, kaya, bijak, pangkat tinggi. Itu yang mak bapak nak ataupun ibu bapa mahu.
Kan? Kita ni bukan mak ayah kita hak buat. Sebab tu ada orang dia dapat anak dia semua laki-laki. Ada, Allah Taala uji dia. Dapat anak sampai 7 orang, 7 lelaki. Ada juga orang yang dia dapat anak dia 8 orang, 8 perempuan semua. Kalau boleh, dia tak adalah nak begitu. Dia nak anak laki-laki, dia nak anak-anak perempuan. Kalau boleh, nak anak-anak laki-laki 3 orang, anak perempuan 4 orang. Misal contoh, bini mengandung pula yang kali ke-7. Harap-harap perempuan lah, harap-harap perempuan lah. 6 dah ni laki-laki, jatuh belaka dah ni. Naklah juga perempuan, nak jadi wali kan? Tak ada anak perempuan, tak jadi wali lagi. Nak anak perempuan, harap-harap perempuan lah, harap-harap perempuan. Keluar-keluar jatuh juga. Lagu mana? Bukan kita hak buat. Bukan kita yang menentukan, bukan atas kuasa kita. Ada satu pengantin tu dia mari, dia kata dia ni tak ada wali. Dia mohon nikah. Lepas tu dia tak ada wali. Ayah mana? Ayah meninggal. Ayah meninggal. Atuk pun dah meninggal lama ustaz. Moyang saya lagi lah dah meninggal. Kadang-kadang saya tanya tuan-tuan berkaitan dengan wali ni. Sebab ada orang ayah meninggal, atuk meninggal, moyang hidup lagi. Ayah meninggal, atuk meninggal, moyang dia hidup lagi. Pengantin tu muda lah. Jangan pengantin tua. Hari tu dekat Sabak Bernam ada janda umur 53. Dia datang nak mohon nikah. Lepas tu saya tanya walinya siapa. Tengok adik dia kata, adik. Ayah dah meninggal ke makcik? Ayah dah meninggal dah. Atuk? Ustaz nak apa? Dia tanya. Ayah dia meninggal, atuk dia lagi lah dah meninggal. Sebab padan dengan umur dia pun dah 53. Maknanya ayah meninggal, atuk meninggal. Munasabah lah. Saya tanya tu nak kepastian. Dia tanya pula, Ustaz nak apa? Macam dia marah pula kita. Tapi ada tuan-tuan yang pemohon ni umur 20. Pengantin ni umur 20. Ayah dia dah meninggal. Dia ni anak sulung. Ayah dia meninggal. Ayah dia umur sekitar 40. Kalau hidup sekitar 42 lah. Sekitar 42. Ayah meninggal. Atuk dia pun dah meninggal. Kebetulan pula ayah dia pun anak sulung. Bila macam tu atuk dia kalau hidup sekitar umur 65, 67 macam tu lah. Meninggal lah. Tapi moyang dia hidup lagi. Umur 87. 87 hidup lagi tak? Hidup lagi. Jadi moyang dia patut jadi wali. Jadi pengantin ni dia mari, dia datang, dia kata ayah dah meninggal, atuk pun dah meninggal, moyang pun meninggal lah. Adik-beradik dia kata tak ada ustaz. Adik-beradik saya semua perempuan belaka. Berapa orang adik-beradik? 7 orang. 7 perempuan. Habislah nasab keturunan dia kat situ. Tak ada lah. Kemudian adik-beradik ayah saya pun sama ustaz. 3 orang, ayah saya je lelaki, 2 orang lagi perempuan. Tak ada lah. Habislah, putuslah nasab dia. Atuk 2 orang je adik-beradik dia lelaki. Satu atuk, lepas tu satu lagi atuk saudara. Tapi atuk saudara tu adik-beradik atuk ni dah meninggal awal, tak ada kahwin. Habislah. Atuk meninggal, maknanya keluarga dia tu perempuan. Adik-beradik dia perempuan, ayah dia pun seorang je lelaki, adik-beradik ayah dia perempuan. Atuk dia lelaki, tetapi adik-beradik lelaki dia tu mati awal, tak ada anak. Jadi atuk dia pun dah meninggal. Tak ada lah, habis. Jadi nak ceritanya ialah berkaitan dengan kita ni, yang boleh jadi ke orang ni, yang cipta siapa? Allah, bukan mak ayah kita. Kalau mak ayah kita yang cipta, mudah nak atur lah. Biar ni anak ni lelaki nombor 1, nombor 2, nombor 3 lelaki, biar hebat-hebat semua. Kemudian nombor 4, 5, 6, 7 perempuan. Contohlah, ada orang nak macam tu, ada orang nak selang-seli, laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Senang macam tu kalau kita buat sendiri. Tapi yang boleh jadi ni Allah yang jadi, Allah yang ciptakan. Ada orang kahwin, lama kahwin, tak dapat anak, buka kilang baru, kan? Cawangan baru, nikah lagi, tak dapat anak juga. Ada orang jadi macam tu. Ada orang kahwin tak nak anak, ngandung tiap-tiap tahun ngandung, ada juga jenis macam tu. Tengok lepas beranak, asyik bini dia je beranak.
Ada juga jenis macam tu. Jadi semua ni adalah yang cipta Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikatnya ada manusia yang elok dan ada juga yang tak elok. Ini menunjukkan bahawa kita bukannya tukang yang mencipta manusia, tetapi yang ciptanya ialah Allah. Aku yang mencipta manusia. Maknanya Allah yang cipta manusia. Apabila Allah cipta manusia, maka allamahul bayan. Khalaqal insan, Allah cipta manusia, lalu allamahul bayan. Allah Ta'ala yang mengajar manusia ini kepandaian bercakap dan pandai bayan. Allah jadikan manusia, dan baiknya Allah, pengasih penyayangnya Allah, Allah ajar manusia itu bayan, boleh bercakap. Bayan bermakna kenyataan. Apabila kita bercakap, menyebabkan orang lain boleh faham. Sekarang ambo, sekarang saya sedang bercakap, pendengar boleh faham. Jika ada yang bercakap, amba juga boleh faham. Sekarang saya bercakap, saya menyampaikan, ada orang boleh faham. Ada tuan-tuan bercakap dan saya pun boleh faham. Ustaz, masuk waktu dah Ustaz, bila nak berhenti? Oh, saya faham lah tu, suruh berhenti lah tu, contoh. Bila orang cakap, saya pun faham. Saya bercakap, tuan-tuan pun faham. Okey dah tu. Inilah dia bayan yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika ada yang bercakap, hamba juga boleh faham. Ini adalah nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Kan, tuan-tuan ingat balik dulu masa muda-muda sebelum berkahwin, kan? Dah ada calon, lepas tu ada tak bagi tahu mak dengan ayah? Mak, saya nak kahwin lah. Ada bagi tahu? Ada? Ke main kahwin gitu je? Kan bagi tahu kan? Bagi tahu mak ke bagi tahu ayah? Kan? Kita dah besar, kemudian kita pun menyatakan hasrat kita kepada mak dan juga ayah kita untuk berkahwin. Bila dibagi tahu, maka mak dengan ayah kita pun, dia pun faham. Oh, nak kahwin, oh besar dah anak mak ni. Ada ke calonnya? Mak kita pun tanyalah. Apa sebab dia tanya? Sebab dia faham. Sebab kita menyatakan, kita sebut, kita bagi tahu, mak kita faham. Lalu mak kata, oh, ada dah calonnya. Kita ada dah. Engkau bagi tahu pada bapa engkau. Sebab ayah yang buat keputusan. Kita pun Allah takutlah mak. Mak lah bagi tahu pada bapa. Jadi mak kita pun menyampaikan. Mak jadi postman, menyatakan hasrat kita pada bapa kita. Bapa kita pun bila mak kita dah bagi tahu, maka bapa kita pun faham. Kemudian buatlah majlis ataupun pertunangan dan sebagainya, pumpam. Sebab apa jadi macam tu? Sebab bila kita bercakap, kita menyatakan sesuatu, maka orang boleh faham. Kan? Kau tak percaya, try lah balik malam ni, katalah nak kahwin lagi. Tuan-tuan nak tanya siapa? Bagi tahu pada siapa hasrat tu? Bini ada dah kat rumah, nak kahwin lagi, bagi tahu pada bini ya. Abang rasa abang nak kahwin lagi lah. Dia faham ke tak faham? Kalau dia marah tu dia faham lah. Kalau dia buat je, dia tak apa-apa faham lah tu. Jadi bila kita bercakap, maka manusia yang mendengar percakapan kita, dia pun boleh faham. Allamahul bayan. Allah jadikan dan ciptakan manusia, dan manusia yang Allah jadikan dan ciptakan itu diajar bayan, diajar kenyataan, kepandaian bercakap dan pandai bayan. Inilah dia yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan inilah dia di antara nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada manusia. Cuba tengok anak-anak kita yang masih kecil. Kita dapati anak orang Melayu bercakap bahasa Melayu, anak orang Cina cakap Cina, cakap Mandarin, anak orang India bercakap bahasa Tamil. Kalau kita dekati budak India yang berumur setahun atau 2 tahun, cuba kita dengar dia berkecek, cakap Tamil. Cakap Tamil lah. Tok Guru dia ada sebut ni, Tok Guru ada mengajuk percakapan dalam bahasa Tamil sehingga membuatkan hadirin tertawa. Adalah ayat yang Tok Guru sebut ni. Kita heran, lagu mana budak ni boleh cakap Tamil. Anak orang India yang hidup dengan mak pak dia, dengan mak ayah dia yang bercakap Tamil, menyebabkan dia reti bahasa Tamil.
Budak India ni boleh cakap Tamil sebab apa? Sebab dia duduk dengan mak ayah dia yang cakap Tamil hari-hari. Hari-hari dia pun dengar. Akhirnya dia jadi reti. Anak kita jadi reti cakap Melayu sebab apa? Sebab kita cakap Melayu. Anak kita boleh cakap bahasa Inggeris sebab apa? Sebab hari-hari dalam rumah bahasa Inggeris. Dia punya komunikasi di kalangan ahli keluarga dia no Malay, 100% fully English. Jadi anak dia pun perlu cakap Inggeris pun berabuk cakap Inggeris. Anak Arab, sebab apa dia kecil-kecil boleh cakap Arab? Hebatnya budak ni, umur 2 tahun cakap Arab fasih. Apa sebab dia boleh cakap Arab? Sebab mak ayah dia cakap Arab, hari-hari cakap Arab. Itu pun orang Arab, dia cakap bahasa apa? Bahasa ammi, bahasa pasar dia. Dia tidak bahasa fushah. Termasuklah di Mesir. Di Mesir pun orang Arab Mesir dia cakap ammi. Perbualan hari-hari ini dia cakap ammi. Dia cakap bahasa pasar dia. Dia tak cakap ismi Hafizuddin. Ada. Kalau dia cakap pusah, kita cakap Arab dengan Arab Badui ataupun Arab kampung ni, kita cakap pusah. Lepas kita cakap lah dia cakap sadaqallahul azim. Apa sebab? Dia nganying kita, dia kata mu ni cakap Arab supaya baca Quran, dia kata. Mana baca tu sebut satu-satu tu betul. Sedangkan Arab ni dia cakap dia slang dia lah. Ikut bahasa fusha, bahasa ammi dia. Ada kawan saya nama dia Cik Engku Omar, duduk kat Mesir lamalah. Sebelum saya sampai Mesir dia duduk Mesir dah. Saya balik sekarang ni kita balik lama dah, bertahun-tahun dah, berbelah-belah tahun balik dah. Dia tak balik lagi, duduk sana lagi. Anak dia daripada lahir kat Mesir sampai sekarang duduk Mesir. Duduk Mesir. Masa saya belajar kat sana tu anak dia tadika baru. Walaupun tadika cakap Arab pun dia. Kita tak faham kadang. Dia bergaul dengan budak-budak Arab. Kadang ya khabar cakap Arab tu. Lajunya dia cakap Arab. Kita tak boleh nak tangkap apa yang dia cakap tu. Apa sebab dia reti? Sebab hari-hari dia bercakap dengan bahasa Arab. Begitulah juga dengan budak-budak. Hari-hari dia dengar mak ayah dia cakap Jawa, maka dia pandai cakap Jawa. Hari-hari mak ayah dia cakap Banjar, pandai cakap Banjar. Lagu mana kita boleh reti bahasa Melayu ni? Kerana kita duduk dengan mak ayah kita. Orang Kelantan hari-hari duduk dengan mak pak dia kecek Kelantan, hari-hari pas ke dia. Jadi lidah pun kecek Kelantan. Sebab apa? Sebab hari-hari duduk dengan mak ayah yang cakap Kelantan. Semasa meriba dan mendukung mak kita cakap Melayu, lama kelamaan kita juga reti berbahasa Melayu. Qaddarallah. Kalaulah anak kita telinganya tersumbat ataupun pekak dan matanya buta sejak kecil, maka sah tentulah otaknya juga kosong, kerana otak ini diisi oleh mata yang menengok dan telinga yang mendengar. Kalaulah anak tu lahir dalam keadaan telinganya pekak ataupun dia ni tuli, lahir tuli, kemudian matanya buta, misal contoh, nescaya dia tak boleh dengar dan dia tak boleh tengok, yang akhirnya anak ni otaknya jadi kosong. Otak ni dia ibarat komputer lah. Apa yang didengar dan dilihat akan terus dimasukkan ke dalam otak dan kemudiannya digaul menjadi maklumat. Seseorang itu pandai bercakap begitu begini kerana segala benda yang mak dia kata selama ni mak dia sebut, mak dia cakap apa semua ni disimpan dalam kepala, termasuklah juga apa yang dikatakan oleh kawannya. Kalaulah manusia tidak bertelinga, ditakdirkan Allah Ta'ala menjadikan semua manusia tak ada telinga dan tak ada mata. Ini akan menyebabkan manusia tak boleh bercakap gapo sekara. Kalaulah manusia ni mata tak ada, telinga tak ada, semua tuli, pekak, bisu, menyebabkan manusia ni tak boleh bercakap, tak boleh bayan, tak boleh berinteraksi antara satu sama lain. Mereka tak reti nak bercakap apa, hanya boleh teriak, hanya boleh menangis semata-mata. Kerana menangis merupakan fitrah manusia. Serupa yang hamba pernah sebut sebelum ni, kalau kita pergi ke tempat bersalin di hospital, kita akan lihat anak orang Cina, orang Melayu, orang Siam, tangisan mereka semua serupa berlaku. Maknanya fitrah manusia, asal-asal manusia ni ialah menangis je. Tak kira mu anak Cina ke, anak Melayu ke, anak India ke, bila melahir menangis. Sama kan? Oi, dia ni anak Arab ke anak apa nangis ni kan? Dengar sama je. Rupanya anak Jawa nangis supaya anak Arab. Anak Jawa nangis supaya anak Arab. Anak Arab nangis supaya anak Melayu. Supa je. Wah, nangis semua sama.
Tapi yang boleh membezakan dia bercakap, cakap Arab, cakap Jawa, cakap Melayu ni apa dia? Dengan bayan, dengan percakapan ini. Dengan diajar, dia dengar, dia lihat, dia tengok, kemudian diproses dan disimpan dalam otak. Budak yang baru lahir, otak dia kosong lagi, tak ada apa-apa lagi, maka fitrahnya dia menangis, dan menangis tu semua sama. Anak Cina sama nangis gitu, sama anak Melayu wah, 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 nangis sama je. Dia tak ada nangis style Cina tu, tak. Tak, mana ada anak Cina nangis gitu. Anak India nangis tak ada, sama je nangis. Bila nangis wah, gitu je. Suara menangis tu sama. Kita akan lihat anak orang Cina, Melayu, Siam, tangisan mereka super belaka. Tidak boleh cam anak bangsa apa yang menangis, sebab semuanya serupa. Pergilah ke mana-mana sekalipun, sampai ke negara Jepun, semuanya sama. Ini fitrah yang Tuhan buat untuk manusia. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak yang dilahirkan itu adalah fitrah. Maka begitulah, betullah begitu, kerana Nabi SAW sudah bagi tahu sejak 1400 tahun dahulu bahawa seorang budak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Perangainya berubah sebab apa? Kerana orang di sekitarnya. Ibu bapa bertanggungjawab membentuk akal fikiran anak-anak di rumah, manakala di peringkat sekolah dan negeri merupakan tanggungjawab cikgu dan kerajaan. Ketiga-tiganya mesti diselaraskan, dan hala tujunya ialah fitratullah, fitrah Allah, iaitulah Islam. Sama ada orang Cina, orang Melayu, orang India, Inggeris, Eskimo maupun orang asli, semuanya mesti menjadi Islam. Itulah fitrah bagi semua manusia. Apapun Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia, dan Allah taala ajar kepada manusia bayan, allamahul bayan, maka manusia ni hendaklah diisi dengan fitrah Islam kepada jiwanya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita ajar dia supaya dia reti, dia faham Islam tu gapo, Allah Ta'ala perintahkan apa yang wajib dia lakukan, ke mana dia akan pergi, dan ke mana tempat yang sepatutnya dia lalui untuk bahagia dunia sampai ke akhirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Kita berhenti setakat tu dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.